panggil. Lah, dah start record pukul 9.30. Kita habis lambat sikit lah. On. Boleh? On. Hai. So, kita nak belajar acid base dan alkali. Acid dengan alkali ni, acid base dengan alkali ni adalah sebatian ionik. Sebatian ionik larut air. Okey. Bila acid larut dalam air, dia akan menghasilkan H+. Base tak larut dalam air. Tapi alkali ialah base yang larut dalam air. Dia akan menghasilkan ion hydroksida OH-. Korang memang alert lah dengan rekod ni. Korang memang selalu rekod Faham. Oh, lepas rekod delete. Faham, bagus. Okey. Contoh asid mestilah ada H. Okey. Sebagai contoh, kita ada HCl, kita ada HNO3, kita ada H2SO4. Kita juga H ini juga boleh ada dekat belakang. Iaitu contoh dia CH3COOH. Sahabat-sahabat sekalian, ini semua ialah asid. Macam mana kita nak tahu dia asid? Bila dia ada H+. Dia ada H+. Bila dia ada H+. Bila dia ada H+. Sir, ini mana H-nya, sir? Okey, ada banyak H kan? Kat sini ada. Ada 3 H. Ini ada. Ada 1. H yang berasid. Kita akan panggil dia sebagai acidic hydrogen. Acidic hydrogen. Ialah H yang di hujung. Ini je. H ini tidak berasid. Bermaksud dia tidak bercharge. Okey. Tuan-tuan. Ionik mesti ada positif, negatif. Kalau ini positif, dia punya kawan dia adalah negatif. Boleh. Kalau ini positif, kawan dia ialah negatif. Boleh. Yes, kalau ini positif, kawan dia ialah negatif. Boleh? Saya nak awak kena pasti yang tu dulu, positif negatif dulu. Soalan ni semua tak tepi. Ngam. Seterusnya, ikhwan. Kalau ini positif, kawan dia semua ialah negatif. Dia bukan seketui ya, dia semua sorry. Okey. Baik. Ini untuk asid. Untuk alkali. Apa-apa yang ada O. Apa-apa yang ada O. Contoh NaO, KO. Okey. LiO. Ini ialah asid alkali kuat, alkali lemah. Lemah pula. Lemah. NH3. Okey, buh tak ada bang. Buh kopi bang. Satu lagi buh tu bagi bang. Alright. Negatif. Oh ialah negatif. Okey. Oh ialah negatif. Oh ialah negatif. Oh ialah negatif. Depa ada O. Depa ada O. Depa ni asid ke? Depa ni alkali. Depa ni alkali. Yes. Okey. Seperti yang saya cakap, bila dia ada negatif, dia mesti ada counter ion dia. Kita sebut dia sebagai counter ion bukan counter strike, counter ion, counter ion. Okey. Dalam bahasa Melayu ialah ion counter. Aduh. Bukan ion counter, bukan. Awak jangan belajar BM dengan saya. Ion pelengkap. Betul. Ion balas. Ion pertanyaan. Ion bercium. Ion men. Asalnya ion balas kot. Dia punya ion counter. Rasanya sabar jap. Korang malas aku. Jom kita. Sabar jap. Mencabar tau. Dui bahasa ni. Okey. Ion pembilang kot. Ion pembilang. Baik. Sabar jap. Saya nak cek betul ke tak. Ion pembilang. Pembilang kimia. Kau nak kencing kan? Ion balas. Bukan. Universiti Putra mana Ahmad ni?
Google ion counter mesti terang. Dah. Okey. Yang pasti bukan Iron Man. Alright. Saya beritahu kat hampa awal-awal, maybe dia tak ada dalam syllabus. Maybe untuk syllabus KSSM tak ada. Counter ion ni bermaksud apa dia tahu? You punya counterpart, you punya other significant half. Gitu. Dalam satu benda, kalau dia semua H+, dia adalah acid. Kalau dia, tapi H+ tak boleh wujud seorang. Dia mesti ada pelengkap dia untuk pegang dia. H+. Yang pegang dia ialah Chloe. Okey. Hasan. Ada nama H kat sini? Tak ada. Hakim. Dipegang oleh Chloe. Hakim. Dipegang oleh Nobita. Laki-laki pula. Hakim. Dipegang oleh Nurul. Noah. Nisa. Nur Hafiza. Okey. Hamidah dipegang oleh Sofia. Hakim dipegang oleh Sofia. Ya, memang Hakim ada banyak kawan bagus. Sama juga Hakim dipegang oleh Cinta. Dia dipegang, dia mesti ada orang yang pegang dia. Ini nama dia counter ion. Ion counter kot. Okey. Dia tak boleh exist seorang-seorang kerana kalau dia exist seorang-seorang dia tak stabil. Dia bagi elektron tapi tak ada siapa nak ambil elektron dia. So tak boleh. H+ ni bermaksud dia bagi elektron. Siapa yang ambil dia punya counter ion dia. Ini H+ maksudnya dia sudah bagi elektron. Siapa yang ambil Cl-. Ini dia sudah bagi, siapa yang ambil nitrat. Boleh? Ion pembilangan. Betul ke? Korang cek kejap ion apa? Itu kira korang punya korang dah dapat, nanti korang beritahu kat saya next class. Ataupun korang beritahu kat saya dalam kelas ni tak apa. Jangan risau. Kita sama-sama belajar. Ion pembilang dia ataupun ion counter ion dia adalah Na+. Yes, ini adalah Na+. Okay, ini ion counter ion dia adalah K+. Ini counter ion dia adalah Li+. Alright. O alkali. Tapi still NH3 ada O ke ada H? Ini yang menjadi persoalan kita kan. Dia ada H. So maksudnya dia ada asid ke sir? Tidak. Apa akan jadi tau? Bila NH3 dia larut dalam air, H2O, dia akan buat apa? Dia akan ambil satu H daripada air, jadilah amonium. H ada dua, satu sudah diambil oleh amonium, tambah satu jadi 4, ini nama dia amonium. OH tinggallah OH. Nampak? Dia keluar OH, maka dia menjadi alkali. Ion lengkap, ion balas. Korang bunyi. Ion lengkap, ion balas, ion pembilang. Tak kisahlah ion apa pun, yang penting my eye is always on you. Tiba. Alright, NH3, H2O, NH4+, jadilah OH-. Babe, mana dia main ni? Betul tak? Mesti stres kan, macam kenapa dia boleh datang macam tu? Inilah yang kita belajar dalam ikatan kimia bab 5 bulan lepas, 2 bulan saya ajar. Okey, NH3. Okay. Tapi jangan risau. Saya tahu walaupun 2 bulan saya ajar, dia ibarat macam 2 minit. NH3 bentuk dia macam ni. Ini adalah amonia. Boleh follow saya. Amonia ada pasangan tunggal. Boleh? Bila dia jumpa H2O, apa dia akan buat? Dia akan membentukkan ikatan hidrogen bersama H daripada air. Inilah ikatan hidrogen. Ingat lagi tak? Ada dia macam ada sikit tak? Kenangan peristiwa ini dalam hidup awak. Awak akan tak ada sikit pun perasaan awak kepada saya yang tinggal. Ada? Malah aku. Ada, dah ingat? Alhamdulillah, terima kasih. So N bila dengar H, dia akan tarik H tau. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi NH4. Inilah NH. Okay, NH. Dia tarik H. Charge positif daripada H. Dipindahkan ke N. Kalau tadi dia dekat sini sekarang ni dia dipindahkan. Apa kan? Dia dipindahkan. Positif dipindahkan sebab dia menarik dia. Okay, ini nama dia ion amonium. Okay, ini adalah ion amonium. Alright. Dan bakinya apa? H sudah ditarik tau. H sudah ditarik. Jadilah itu.
bagi dia OH. Inilah dia. Dia lah kali. I see. Okey. Baik. Bertenang. Okey, semua ambil nafas. Okey, semua sekali lagi. 3, 2, 1. Da 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 da. We will rock you. Ambil nafas. Saya faham. Alah. Ya, tak semua benda dalam dunia ni dia make sense. Saya tahu. Okay, tapi kita kena cuba fahamkan dia. Dia kalau kita bagi effort bang, macam mana complicatednya dia, kita boleh faham. Betul tak? Macam mana complicatednya dia, kalau kita cuba nak memahamkan, kita boleh faham. Okay, mari sini. Saya nak mudahkan. Apa yang saya nak kongsi dengan hampa hari ini, sebenarnya lain. Saya nak kongsikan hampa pengiraan pH. Tapi sebelum kita nak go to pengiraan pH, kita nak belajar pengayunan. Alright? Nak belajar pengayunan. Pengayunan dalam bahasa Melayu, pengayunan lah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai ionization. Okay. Apa maksud ionization? Saya anggap seriously, literally, saya anggap hampa ni macam kita ni tengah baru nak belajar berenang lah. Okay? Ya, berenang memerlukan step by step. Tak ada siapa lahir baby butterfly, tak ada. So, kita kena belajar ambil nafas, kita kena belajar stroke dia. Dia ada stroke. Okay, mengenal kata freestyle. So, dia ada butterfly. Kan? Right. So, stroke untuk kimia ialah kita kena tuliskan equation yang proses kita panggil sebagai pengayunan. Okey. Bila kita cakap pasal nak tulis equation, kita kena tahu belah kiri maksudnya bahan, belah kanan maksudnya hasil. Dan disambungkan dengan anak panah. Anak panah yang awak akan belajar ada dua. Satu ialah anak panah full. Ini panggil sebagai full headed arrow. Full headed arrow. Okey. Full headed bermaksudnya penuh. Ini bermaksudnya penuh. Ataupun sempurna. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai complete. Saya tuliskan dalam dua-dua bahasa lah. Complete. Dalam bahasa Melayu, sempurna. Alright. Dan satu lagi arrow, kita ada arrow pergi patah balik. Ini panggil single headed arrow. Awak jangan risau Ya, saya tahu. Ada antara awak ni, ya, saya Badang sekali, Suzairi sekali, Syamil sekali. Ya, kita ramai-ramai kita, okay. Tapi jangan risau, arrow ini juga menemani kita. Ini nama dia single headed arrow. Single headed arrow ni bermaksud partially. Partially dalam bahasa Melayu kita akan sebut dia sebagai separa. Okay, separa. Nah, kalau full headed arrow complete, ini partially. Partially ni maksudnya apa tahu? Dia pergi depan, dia patah balik. Dia pergi depan, dia patah balik. Dia macam malu-malu lah. Ini dia pergi terus. Ayu. Jom. Dia tak tunggu apa dah. Partially ni macam mana? Jangan dulu, dulu. Jangan dulu. Hai. Dia pergi, dia patah balik. Gitu. Ini menandakan dia kuat. Dia kuat. Makna dia confident, dia yakin, dia pergi terus. Ini maksudnya dia kuat. Alright? Ini bermaksud dia lemah. Kan lemah. Mana malu, dia weak. Okay. Kita akan belajar nak tulis persamaan untuk asid dahulu. Tuan-tuan, kita akan tuliskan persamaan untuk asid. Asid ada asid kuat.
Asid kuat yang hampa akan belajar ialah HCl. Hesel, Heno, Heso. 3H. Okay. HCl, Heno, Heso. Okay. Kuat, double headed, complete. Kuat, double headed, dia HCl. Apa maksud dia? Bila HCl masuk dalam air, dia dissolve dalam water, dia terus fully ionized. Dia mengayon dengan penuh. Makanya dia pisahkan kiri dengan kanan, H pisahkan Cl pisahkan ke kanan, jadilah Cl-. Yes, inilah benda ini nama dia proses pengayonan. Pengayonan bermaksud menghasilkan ion. Get it? Dia pergi terus ke? Dia malu-malu Dia pergi terus. Kenapa? Sebab dia kuat. Dia kuat. Dia confident. Jadilah seperti Herschel. Okay? Herschel. Cl. Korang yang sekolah lain. Cl klorin. Dia pergi terus. Dia ionkan terus. Jadi H+ dengan Cl-. Okay? Ini kita panggil sebagai complete dissociation. Dalam bahasa Melayu, penguraian sempurna. Pengayonan sempurna. Dissociation. Tolong saya ucap. Dissociation. Dalam bahasa Melayu. Penceraian. Bukan penguraian, bukan. Bukan talak 3. Kau main-main Perpisahan. Pengayunan lah. Okey, nama proses ni pengayunan. Nama lain dia adalah dalam bahasa Inggeris dipanggil dissociation. Dissociate maksudnya dia pisah daripada counter ion dia. Okey. So hampa bolehlah guna lepas ni. You terlalu baik untuk I. I rasa sampai dekat ni lah perkenalan kita. I rasa pengayunan ialah jalan yang terbaik. Dia reply. Kenapa tiba-tiba ni you? I tak faham lah maksud you. Itu adalah dia akan selalunya akan reply macam ini adalah skrip standard yang ditetapkan oleh KKM ya. Bila ada orang request untuk break up, kita akan tanya, tak faham lah. Tak faham lah. Tanya balik, tak faham part mana tu? Tak faham part pengayunan tu. Kalau dia tak faham, tinggalkan dia. Dia tak cukup. Dia belajar pun tak nak, apatah lagi dia tu jaga awak tu. So ni nama dia pengayunan sempurna. Nombor 2, HNO3. Dia akan tetap mengayon jadi H+, dipisahkan jadi counter ion dia ialah NO3-. Ini nama dia counter ionnya. Ataupun anion lah. Anion nitrate. Nitrat. Awak saya cakap macam bapa-bapa. Bapa awak cakap pasal benda ni ke? Lain macam. Okey. Baik. Ini ion nama dia, kalaulah hampa tak tahu, ini nama dia ion klorida. Ini ion nitrat. Saya ajak step by step, jangan risau. Okey. Ini nombor 3, apabila dia masuk dalam air, dia akan jadi H, 2 naik atas, jadinya SO4 2-. Boleh. Kita dapat H2SO4. Alright. Ini nama dia ion sulfat. Dalam bahasa Inggeris, sulfate. Baik. Dalam exam awak tak payah sebut pun bombastic word macam counter ion ke, dissociation ke, tak payah. Saja je saya nak. Saya nak susah hidup bang. Korang tulis pengayonan pun dah betul. Korang tulis anion pun dah betul. Okey. Baik. Mana my 2? Sulfat memang O42. Baik. Untuk level awak tak belajar kenapa dia 2, awak kena terima dia seadanya. Ya. Dia penuh maksudnya dia kuat. 100%. Baik. Tapi di sini
Hang kena tahu, ini H dia 1, H dia 1, H dia 1, H dia 1. Ini H dia ada 2, betul? Yes. Maka sini awak darab dengan 2. Dapat. Tuan-tuan, inilah yang kita panggil dia sebagai asid monoprotik. Asid monoprotik. Dalam bahasa Inggeris, monoprotik C. Sama juga. Mono maksudnya 1. Protik maksudnya proton. 1 proton. Mana my proton baca? Proton ialah binatang ni. Nama glamour dia. Nama username TikTok dia. Proton. Nama kampung dia hidrogen. Kalau sebut hidrogen, tak wow. Kalau sebut proton, wow. Betul. Saya awak kalau cakap hidrogen, kalau awak cakap hidrogen, adik awak pun tak impress sangat. Awak cakap hidrogen dekat girlfriend awak cakap hidrogen. Dia pun macam, I belajar tu waktu tingkatan 1 lah hidrogen. Orang dah belajar dari luar berkala kot, form 1 science. Dia tak impress. Dia cakap, you, I ada proton. Itu dia cakap, proton tak layan H. Bukan. Proton ini tiada tandingan dengan H yang awak impikan. Proton ini di sini. Wonder lah single. Tak apalah. Okay. Proton adalah nama glamour untuk hidrogen. Itu je saya nak awak tahu. Monoprotik maksudnya 1 proton. Okey. 2 proton. Nama dia ialah diprotik. Mencabar hidup macam ni Penat hidup macam ni. Serius. Diprotik. Di maksudnya 2. Protik maksudnya 2 proton. Ada 2 proton. Betul. Yes. Baik. 2 asid ni ialah kategori asid kuat. Kita tengok pula pada asid lemah. Asid lemah ni apa dia pula tuan-tuan? Contoh dia kita ada asid etanoik. Dia lemah. Double ke single? Ya, Felicia. Ya, dia single arrow. Irene, dia single arrow pergi depan, pergi belakang. Dia single T, dia patah balik. Kan tu? Benda tu standard lah bila ada orang tolak kita. Tengok tu. Dia segan-segan. Okay. Dia single headed arrow. Ini double headed arrow. Double headed arrow, single headed arrow. Okay, dia partially. Apa akan jadi? Dia akan jadi counter ion dia. Dia akan jadi counter ion CH3, COO dash dan jadilah H+. Sahabat-sahabat sekalian, ini kita akan panggil dia sebagai monoprotic weak acid. Dia menghasilkan berapa banyak hidrogen? Hidrogen kiri ada 1 yang dikeluarkan, kanan juga 1. Ini juga di bawah kategori monoprotic weak acid. Ini adalah monoprotic strong acid. Soalan yang bagus. Kenapa tak tulis H kat depan dulu? Kenapa? Apa masalah dia, sir? Kenapa hang tak tulis macam ni, betul? Okey, pertama, dia adalah kesalahan dari segi lumrah ya. Dia punya charge kat depan. Ni dekat belakang. Buat apa? Tak boleh. Lumrah dia dekat belakang. Okey, kat sini. Negatif ini berasal daripada mana? Berasal daripada oksigen. Karbon tak boleh ada negatif. Okay. So saya hanya perlukan awak semua ikut je dahulu. Okay. Ya, dia ada banyak persoalan. Saya tahu. Tapi saya nak awak ikut je dulu. Sebab persoalan kimia ini dia tak boleh settle right on the way tau. Dia belajar dia punya perjalanan dia bang, jauh bang. Nanti awak masuk asasi nanti awak belajar sikit. Awak masuk degree nanti awak belajar sikit. Tu pun kalau awak sambung dalam kimia. Kalau awak tak sambung, tak payahlah. Cukuplah sampai dekat ni bang. Cukuplah. Saya nasihatkan awak, cukuplah sampai dekat ni cukup. Awak jangan laluilah kisah-kisah ini ya. Berbaloi tak ambil degree. Berbaloi. Cuma dia macam ni lah. Ada tak makcik tanya, awak nak kahwin mak mertua awak tanya, H2SO4 acid diprotik ke monoprotik? Kalau ada mak mertua siapa-siapa ke atau mak siapa-siapa dia tanya macam tu, tolong kenalkan kat saya. Saya nak sembang sikit.
Okey, saya lama dah nak kenal. Tak ada. Makcik-makcik akan tanya, kerja apa? Kerja apa? Ada aset tak? Ada liability banyak tak? Saving ada saving. Kad ada kad. Boleh ke nak jaga anak makcik? Ya. So, bukan saya nak kata kimia payah tak. Cuma dia jaranglah orang sembang. You tolong ambil cat H2O. Tak ada orang sembang macam tu. Okey. Bapa awak ajar rukun Islam. Bagus. Ya. Bagus. Itu wajib. Baik. Antara asid lemah lain ialah H3PO4. Ini lemah je. Asid fosforik ialah asid lemah. Tapi saya nak tulis susunan lain. Saya nak tulis H2CO3. Ini ialah lemah. Walaupun dia ada 2 hidrogen, tapi dia ialah di bawah kategori lemah. Okey. Bila dia ionize, dia tetap jadi fully. Ionize ini dia ada 2, tapi dia ada 2 step. Dia akan jadi H plus dulu, dan dengan HCO3 minus, dia keluarkan satu dulu, kemudian baru dia keluarkan 2H plus, dikawinkan dengan CO3 2 minus. Nampak tak? Dia malu-malu. Dia nak keluar sikit dulu. Keluar satu lah. Dia keluar satu dulu lah. Sudah capek. Keluar dulu lah. Okey, macam mana nak tahu dia kuat ataupun lemah? Dia macam ni bang. Dia kena biasa tengok baru kita tahu dia kuat ataupun lemah. Itu nama dia belajar. Dia macam kita waktu kecil, umur 3 tahun, kita tahu tak buah apple, buah oren, beza apa? Tak tahu. Awak kalau awak dengan kakak ataupun abang awak ada anak saudara, awak pergi bawa kat dia, ni buah apa? Buah apa? Ni apple. Takkan tu tak tahu. Kalau dia jawab, awak pun takut. Dia pun tak tahu buah apple, buah oren, tak tahu. Tapi bila kita makin besar, kita selalu tengok, oh ini apple. Kalau warna oren, kalau apple merah, hijau. Ya, sama juga. Kita tengok ni H2CO3, kita tengok selalu, kita tahu dia lemah. Ini adalah asid apa bang? Ini adalah asid karbonik. Asid karbonik. Dalam mana? Dalam air. Air minuman. Kau minum tak air gas? Minum kan? Nah, dalam minuman air gas ada asid karbonik. Okey. Dia bukan saja dalam minuman air gas, dia ada dalam minuman sprinkle. Okey, sprinkle. Dia ada juga dalam banyakkan minum carbonated drink lah dia. Okey. Ya, dalam dia pun ada. Sebab tak carbonated. Sebab tu dia orang kalau kau nak try kan? Tak. Tak, bukan tadi saya kurang. Apa yang Tong Yusin ke, Adrian ke, Andy ke. Kau pernah tengok kan? Kau tak. Maksud saya, kau pernah try tengok kan? Kurang buat macam nak menalan. Saya kalau saya convert ni, kalau korang apa pun tak jadi. Okey, ini adalah minuman yang dia orang letak, benda yang daripada letak dalam minuman. Awak minum air tu, awak terus mati tak? Awak minum, ada asid, mati. Hello, teman-teman McDonald. Okey, nak order apa? Saya nak order satu Big Mac satu dengan air Coke. Tapi Coke Zero boleh. Okay, terima kasih. Tolong ambil order kat depan. Pergi. Wah, ada air Coke. Mati. Tak ada siapa minum air Coke mati sebab dia adalah asid lemah. Okey. Baik. Macam mana dia boleh ada 2 dekat belakang? Ini bang. 2. Dia 2 lah. In the end dia mesti 2. Ini ialah monoprotik. Ini ialah diprotik. Boleh faham? Okey. Next, kita ada H3PO4. Ini adalah asid fosforik. Dia ada 3. Dia ada 3 kali step. Dia first jadi H plus. 3 tolak 1 berapa? 3 tolak 1 berapa? Jadinya 2 H2PO4. Satu positif diimbangkan dengan satu positif. Kau nampak tak dia punya corak dia? Kalau satu negatif diimbangkan dengan satu positif. Kalau satu positif, satu negatif. Kalau ada 2 positif diimbangkan dengan 2 negatif. 2 positif, 2 negatif. Ini nama dia counter ion. Oh, boleh tangkap? Satu positif, satu positif. Satu positif, satu positif. 2 positif, 2 negatif. Okay. Dia akan keluar satu-satu. Dia malu tak malu? Dia partially, separa. Dia keluar sikit. Dia keluar sikit. Dia keluar sikit. Dia jadi 2H plus. Agak-agak ada 2H, ada 2 positif. Berapakah charge dia dekat sini
2 tolak 1, dapatlah HPO4, 2 negatif. Yeah, dapatlah tu. Bagus. Best kan? Bila kita dapat pick up, dia jadi lagi best. Okay, saya tahu abang semua boleh pick up. Jangan risau abang. Mesti boleh. Okay, kita kena cuba sikit. Kita cuba sama-sama, jangan risau. Alright? Adakah dah siap tak? Dia ada satu lagi H. Betul? Dia keluarkan lagi satu. Dapat 3 H plus. Jadinya PO4 3 minus. Alright. Tuan-tuan, puan-puan. Inilah 3H, nama yang kita panggil dia sebagai triprotein. Walaupun dia ada 3 hidrogen, tetapi dia lemah. Kerana apa? Kerana dia mengayon dengan separa. Tolong dengar ayat saya ya. HCl, HNO3, H2SO4 ialah asid kuat kerana dia mengayon dengan sempurna di dalam air, menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi. Okay. Next. Ini ethanoic acid. Asid karbonik. Asid fosforik. Ini nama dia asid fosforik. Ialah asid lemah kerana dia mengayon dengan separa lengkap. Separa lengkap boleh. Separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan hidrogen yang sedikit. Kepekatan hidrogen yang sedikit, yang rendah. Okay, dia boleh. Saya nak awak screenshot dulu boleh? Cantik. Saya akan tuliskan ayat dia. Risau. Mudah. Good. If only there is one thing I want you guys to take home tonight, ialah sempurna dengan separa. Sempurna nama lain dia adalah lengkap. You rasa I cantik tak? You dah cukup sempurna untuk I. Baik, tukarkan. Game tu dah tak pakai dah. You dah cukup untuk I. #YTJT. If she know, she know. She don't know? If she don't know, you teach her. Okay? You, yang laki tanya, you rasa I baik tak untuk kenal dengan you, kawan dengan you? Awak, saya tahu awak penat, tiba kan. Awak dah cukup. Apa tu you? Kalau tanya apa tu you? Okay, sebelum belah, jet sikit, belah. Lagi kalau tak tahu benda ni, hang belajar kimia, tapi kalau hang tak tahu, jet dia. Okay, jet dia belah. Lagi no excuses. Okay. Jangan main tarik-tarik rambut, jet terus. Perempuan kalau tak tahu, laki kena ajar. Siap? Faham? Ini maksudnya sempurna. You, tolong jangan pergi. Hidup I tanpa you. She understood the reference. Okeylah awak, saya tak jadi. Sebab yang si lelaki menggunakan ilmu untuk mendapatkan si dia semula. Dia tinggi ilmu ni. If she knows, she knows. Kalau she don't know, dia tak tahu kah? Tak payah. Ini maksudnya separa lengkap. Hidup I separa lengkap tanpa you. You adalah lagi separuh untuk melengkapkan hidup I. Confirm dia tak tinggal. Hang tu lah hang. 2 tambah 2 pun tak tahu.
Asid kuat pun tak tahu, asid lemah pun tak tahu. Bila tanya belajar. Bila tanya online. Bila tanya sayang. I janji I jaga you sampai bila. Putri. Putri, siapa lagi Manda. TA ada dalam ni, TA ada. TA. Fatihah. Sudah, saya ingat nama. Sudah. Sekejap. Fatihah. Saya nak tunggu Fatihah ada. TA. Hang try macam ni. Hang try tanya dulu sebelum hang kenal someone. TA ni ramai orang peminat tau. Dia tu kira hot start dekat bomba yang peminat. Tapi sebelum hang kena tapis dulu peminat ni, kalau ramai hang kena tapis dulu. Hang tunjuk dulu. Okey, you betul ke serius dengan I? Betul. Okey, ni apa? Dia hang. Dia cakap, you ni funny lah. Funny tengkorak kamu. Pak, tinggal. Tak ada nampak. Ingat? Jet tinggal. You, betul you nak serius dengan I? Betul. Ni apa? Allah. Separuh lengkap. Kalau dia berjawab, bagus. Cantik. Ladies and gentlemen, boleh saya nak tuliskan definisi dia apa? Kalau definisi dia adalah asid kuat ataupun alkali kuat, remember me apa ayat yang awak kena letak ialah asid kuat. Okey. Asid yang mengayon dengan sempurna dalam air untuk menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi. Dalam bahasa Inggeris, asid kuat ialah asid yang an acid that ionizes completely in water and produces high concentration of hydrogen ion. Means kalau hang masukkan asid HCl ke dalam satu bekas, awak tuangkan serbuk HCl, okey, awak letakkan dalam air, makanya awak akan dapat HCl, banyak H dalam ni. Inilah maksudnya kepekatan hidrogen yang tinggi. Boleh dapat tangkap? Kami dah slow dah ni. Ya, ni slow ni. Laju ke? Kalau asid lemah ialah asid yang macam tu, okey. Laju salah, lambat salah. Asal laki je salah. Korang kalau cikgu Miss Janah ajar, korang pergi masuk join sekolah algebra, yang laki laju je, faham. Korang faham. Kalau Miss Sarah ajar biologi, you guys understand? Boleh. Asal saya Fatih ajar je, saya tak faham apa ni, apa semua. Tu yang korang semua nak kena. Asal saya ajar je laju. Okey. Hey, kita orang memang tekankan kepada alertness. Okey, bukan kami nak ajar laju, tak, kami nak tekankan kepada alertness. Kita kena alert. Alright, tak apa, saya kurangkan sikit space pula. Saya kurangkan sikit speed. I'm Nora. Kejap, saya clear bahasa Melayu dulu. Asid lemah ialah asid yang mengayon dengan separuh lengkap dalam air. Abaikan DM dia di dalam ke ada potong makam kat situ air dan menghasilkan, maafkan saya cikgu BM, hasilkan kepekatan. Yang mama ayah kat rumah ada cikgu BM, kalau tengah tengok saya minta maaf minta maaf. Saya janji saya belajar BM dengan betul-betul lepas ni. Kepekatan H+ yang rendah. Ladies and gentlemen, inilah maksudnya asid kuat.
Okey, asid kuat dan juga asid lemak. Alright. Baik. Contoh dia asid lemak ialah tak. Saya ke belakang sikit tadi. Belum lagi. Awak jangan main. Baru 10.20 kan kita mula rekod pukul 9.30. Jangan pergi mana? Dari mana? Belakang ni ada Nazir, belakang ni tu bagus, Syakib tengah tengok, Fatih tengah tengok, Badam tengah tengok. Semua tengah tengok awak ni Kelas kita habis boleh lambat ni. Korang kena behave sampai habis. Korang jawab, korang kena bertenaga. Okey, baik. Ini ialah bekas contoh asid lemak, vitamin C. Hampa pernah makan vitamin C tak? Cukup vitamin C tak? Cukup kan? Yang tak cukup kasih sayang je kan? Okey, tak apa. Kalau awak letak vitamin C, dalam vitamin C kita ada ascorbic acid. Formula untuk ascorbic acid saya tak mau bagi susah kat hampa, saya akan tuliskan dekat sini C12H24 COOH. Ini adalah ascorbic acid. Bila kita letak dalam ni, abang, jangan takut bang. Jangan takut kalau nama dia Siti Nur Khatijah Amalia Batrisha Christina Amanda Tioh binti Ahmad Albab. Jangan takut dengan nama dia bang. Yang penting abang kena tahu yang hujung sahaja bang. Dia macam tiba Amanda Tioh pada kat situ kan. Ulang balik. Nurul Syazwani Firzana Insyirah Sarah Balkis Farah Akilah binti Sobiha Tunku Ilyani. Bunyi macam lain tak? Itu adalah orang lain. Ya. Abang kawan dia ramai, kahwin dia seorang. Okey, yang penting adalah yang belakang saja. Yang depan jangan tengok. Okey, yang depan jangan tengok. Dia bila masuk dalam ayat bang, dia maksudnya separuh maksudnya dia keluar sikit. Ini kalau kita letak 10 KCl, dia keluar dalam ni ada 10 K+. Banyak. Kita 10, kita letak 10 KCl, dia keluar 10. Ini namanya sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Dia sempurna. Yang ni kalau hang letak 10, ni kalau hang letak 10, dia keluar satu je bang, dia keluar ketui. Dia keluar ketui. Dia keluar satu ketul sahaja bang. Kenapa? Sebab, sorry, my bad, salah besar ni. Sebab dia pergi, aduh macale. Dia malu-malu. Dia cakap, malu lah. Dia keluar sikit lah. Okey. Boleh faham. Inilah maksud dia lemah. Okey. Cantik. Okay, ladies and gentlemen, kita recap sikit. Saya sebut acid, awak sebut H+ ataupun OH-. Saya sebut alkali, awak sebut H+ ataupun OH-. Saya sebut nama acid, awak bagi tahu kat saya sempurna ataupun separa. Kita try ya. Acid. Alkali. HNO3. Kuat. H2SO4. CH3COOH. Lemah. Asid kuat. H+ tinggi ataupun rendah. Kepekatan hidrogen tinggi ataupun rendah. Asid kuat. Kepekatan hidrogen tinggi. Asid lemah. Kepekatan hidrogen rendah. Yes. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for joining. Guys, give yourself a round of applause. Well done for staying 1 hour and 15 minutes. Saya nak beritahu seminar kejar kita hari Ahad ni saya akan mulakan sesi pada pukul 1.45 sampai pukul 3 subuh. Akhirnya sesi kimia.
Lama tunggu. Ada Max dah habis, sejarah dah habis. BM dah habis. Semua dah. Kimia tak ada. Kerana hidupku hanya mampu ku akan bisa hanya bersama awak. Dalam jantungku. Boys, girls, boys and girls, that's all from me. Thank you so much. See you guys next week and tonight. Kita ada bacaan Yasin dan doa untuk #Malaysia cepat sembuh. See you guys around. Stay safe. Assalamualaikum. Sempurna denganku.